Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surah Quraisy yang membincangkan tentang golongan Quraisy. Kita lihat terjemahan surah ini, li'ila fi Quraisy, kerana kebiasaan ataupun nikmat yang diberikan kepada kaum Quraisy. Yakni li'ila fihim, kebiasaan aman tenteram. Perjalanan mereka dalam menjalankan perniagaan. Ila fihim rihlata syita'i was-saif, perjalanan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait, maka mereka hendaklah menyembah Tuhan ini, yakni Kaabah lah. Alladzi at'amahum min ju', yang memberikan mereka penghidupan, yang menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka daripada sebarang ketakutan. Ini terjemahan kepada surah Quraisy. Jadi ringkasnya kalau kita lihat dalam surah ini, membicarakan tentang nikmat yang diberikan kepada golongan Quraisy berbanding kumpulan-kumpulan yang lain ataupun suku kaum yang lain, di mana Allah Ta'ala telah pun memberi banyak nikmat kepada orang Quraisy, dari sudut kemasyhuran dan juga dari sudut penguasaan kepada Kaabah. Lalu di atas penguasaan itulah maka Allah Ta'ala memberikan kehebatan dan kekuatan kepada mereka dalam perniagaan, sehingga mereka boleh menguasai perniagaan daripada Yaman dan Syam, di mana Mekah menjadi tempat tumpuan ataupun menjadi tempat fokus kepada orang Quraisy, sebab Mekah merupakan tempat yang berada di tengah-tengah dalam semenanjung tanah Arab, yang menyebabkan mereka menjadi dari sudut lokasinya dan juga dari sudut bangsa itu sendiri merupakan bangsa yang hebat. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka ini bila diberikan nikmat yang banyak ini, maka hendaklah mereka menguasai ataupun menyembah Tuhan Kaabah. Yang Tuhan itulah sebenarnya yang memberikan penghidupan kepada mereka. Bukan berhala, bukan tukang tilik ataupun arraf yang berjasa kepada mereka, tetapi Allah Ta'ala lah yang berjasa. Alladzi at'amahum min ju', yang memberikan mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Itu ringkasan daripada surah Quraisy, ringkasan dari surah Quraisy. Seterusnya, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tengok dia punya bangsa Arab. Mari kita ikutilah siapakah sebenarnya Arab Quraisy dan apakah asal usul mereka. Kalau dilihat dalam kerangka jadual Ansabil Arab, keturunan-keturunan Arab. Okay. Kalau dilihat dalam keturunan ini, kita dapati
Arab ni terbahagi kepada tiga, yakni tiga kumpulan besar. Yang pertama Arab Al-Badi'ah. Arab Al-Badi'ah. Yang kedua Arab Adnan. Adnaniyah. Adnan. Yang ketiga Qahtan. Arab Badi'ah ni yang kita belajar dalam Al-Quran dan kita dengar kaum seperti Ad, Samud, kaum Amalek. Biasa kita dengar Ad, Samud lah. Ad, Samud. Tapi ada lagi lah kabilah-kabilah yang lain. Tosim, Jadis, Ubail, Amalik. Ini dipanggil dengan Arab Badi'ah. Apa Arab Badi'ah nanti saya cerita kemudian. Kita dapatkan term dulu. Yang kedua Arab daripada Adnan, Adnaniyah. Adnan. Yang daripada Arab ini yang tinggal berselerak di semenanjung tanah Arab, dan daripada keturunan inilah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dekat sini dia punya apa kita panggil, dia punya kedudukan bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy daripada leluhur. Kalau Indonesia kata leluhur, daripada nasab ataupun daripada keturunan, daripada keturunan Adnan. Adnaniyah. Yang ketiga Qahtan. Qahtan. Mereka ni adalah Arab yang tinggal banyak di kawasan Yaman. Kawasan Yaman. Di sinilah juga daripada kumpulan ini, Qahtan ni, kita dengar kat bawah ni, perasaan tak ada Aus dan Khazraj. Ini yang biasa kita dengar lah kan, Aus dan Khazraj. Daripada keturunan Arab inilah, daripada keturunan Qahtan. Daripada keturunan Qahtan. Jadi ini ringkasnya nak cerita tentang asal-usul bahasa, asal-usul Arab. Secara lebih khusus, Arab ini mereka banyak tinggal di pesisir sini, Yaman, dan juga Hijaz di sini. Mekah, Madinah kat sini, Mekah kat sini. Mekah ni berada di tengah-tengah antara Syam. Syam ni meliputi kawasan ini, Syam. Kawasan ini dipanggil dengan Syam. Dululah. Peta dulu. Peta dulu. Sekarang ni Yaman. Sekarang ni bila sebut Syam ini meliputi banyak negara lah. Termasuklah Palestin, Jordan, Iraq, Iran, Iran belah sini. Jadi semua ini kawasan Syam ataupun dulu dipanggil dengan Syria ataupun Syria. Di sini pula Yaman, Yaman, Hadramaut, kan. Di sini padang pasir lah, padang pasir yang putih, padang pasir. Kalau sebut Hijaz, Hijaz di sini. Hijaz di sini. Maknanya Mekah Madinah ni kawasan Hijaz. Kawasan sini dipanggil dengan Najd. Najd, Teluk Parsi kat sini lah. Kat sini. So ringkasnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, tu nak cerita tentang bagaimana kedudukan bangsa Arab. Sebenarnya ini dipanggil dengan semenanjung tanah Arab. So orang Arab, orang yang tinggal kat sini lah. Yang tinggal kat sini. Jadi kalau kita baca sejarah dulu, yang kita dengar kaum Ad, Samud, mereka berada di sini. Ad, Samud di sini. Ad, Samud di sini. Penempatan awal Arab di sini. Kemudian barulah mereka berhijrah kat sini, berhijrah ke Mekah, Madinah, apa semua. Dan Nabi Ibrahim datang daripada Iraq. Datang daripada Iraq, berpindah daripada sana sampailah ke sini. Dibawa mari. Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab itu Allah Taala sebut banyak nikmat yang diberikan kepada orang Quraisy. Bukan sebab
mereka ni kuat, tetapi Allah Ta'ala yang mengangkat, memberikan Kaabah, wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijala, tempat yang keng-kontang, tak ada apa, tiba-tiba datangnya orang duduk kat situ, menjadi pusat pendapatan dan jadi pusat perdagangan tumpuan bahasa Arab, disebabkan dia berada di kawasan tengah-tengah dan adanya Zam-Zam. Ini semua berkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Secara umumnya kita nak tahu sikit, kenal sikit Quraisy ni kan. Ada dua pembahagian. Satu pembahagian dari sudut ketulinan bangsa Arab, dan yang kedua dari sudut keturunannya. Keturunan. Yang pertama, Arab, bangsa Arab disebut Arab Badi'ah. Arab Badi'ah. Yang kedua, Arab Tulin. Aribah ni Arab Tulin. Musta'ribah ni Arab yang campur. Macam kita lah tuan-tuan. Kalau Arab Aribah ni macam orang asli lah. Orang asli, memang orang asal. Kita ni orang Melayu secara umumnya dah mendatang. Campur daripada Indonesia kan, daripada mana lagi, daripada belah Thailand sana kan. Jadi daripada Sulawesi campur datang ke sini dan jadilah kita orang Melayu. Jadi maknanya walaupun kita dipanggil orang Melayu, tapi asal kita, bangsa kita bukanlah asal kita Melayu, tetapi bangsa asal kita ni bangsa yang diambil daripada tempat-tempat lain, duduk kat sini, kahwin dengan orang sini, membesar kat sini, lalu kita jadilah orang Melayu. Orang Melayu. Sudut keturunan saya kan, belah ayah saya daripada Sumatera kan, dan daripada belah mak saya ada daripada Jawa. Kemudian ada daripada nyang saya, opah saya tu, ayah kepada opah saya belah mak kan, daripada Cina, namanya Hussein, masuk Islam, kahwin dan dapat opah, dan keturunan itulah maknanya ada daripada keturunan itu daripada Cina, daripada Cina. Jadi sampai ke saya sekarang, dah bercampur pula, dah jadi Melayu. So isteri saya ada asal-asal keturunannya daripada Thailand, daripada Patani. So anak saya dah kan. Jadi nak claim daripada mana, inilah yang dibincangkan dalam orang Arab kan. Dia ada panggil Arab Musta'rabah, Arab yang bukan pure, tapi Arab yang bercampur kan, daripada pelbagai bangsa, kahwin dengan Arab Aribah. Arab Aribah ni Arab Tulin. Arab Tulin. Adapun Arab Badi'ah, yang pertama Arab Badi'ah ni dah tak ada. Arab Badi'ah ni dah tak ada lagi. Kerana mereka contohnya Ad, Thamud dah dimusnah. Dan bangsa-bangsa lain pun dah pupus. Okay. Dan kita tengok satu-satu supaya kita faham. Kita belajar dia punya apa kita panggil asal usul lah sikit-sikit sebanyak kita faham lah. Yang pertama, Arab Badi'ah ni Arab bangsa masyarakat Arab yang tua, yang lama. Samud, Ad, Judais, Abil, Jurhum, dan mereka namakan Badi'ah kerana mereka telah pun pupus. Badi'ah ni maksudnya telah pun lenyap, telah pun hilang. Gitulah maksud Badi'ah ni. Kerana mereka dah lama, dah tak tahu dah asal usulnya daripada mana. Dah lenyap dah sebelum Islam. Dah sebelum Islam tu memang tak ada dah bangsa ni. Bangsa Badi'ah. Dan adakah mereka bercakap Arab? Wallahualam, ada yang berpandangan bahawa mereka ni tidak bercakap Arab. Walaupun dipanggil Arab, tapi tidaklah bercakap Arab seperti mana yang kita faham bahasa Arab yang ada sekarang.
Kalau bangsa sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam bukan bahasa Arab. Bahasa Arab ni selepas daripada Nabi Ibrahim. Sebelum daripada Nabi Ibrahim, katakan Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Idris, mereka bukan bercakaplah bahasa Arab. Mereka wallahu alam kan, dan antara bahasa yang lama dipanggil dengan bahasa Aramaik. Bahasa yang lama bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik ni bahasa tua lah, saya pun tak tahu nak nyebut pun macam mana kan. In fact tuan-tuan, kalau bahasa Arab sendiri pun ketika mana zaman Rasulullah, mereka menulis, tapi menulis bukanlah macam menulis alif bata macam kita ni kan. Mereka alif bata pun mungkin tak ada titik kan, tak ada baris. Yang baris dan titik-titik ni selepas daripada zaman Rasulullah kan. Yang dibuat oleh Hajjaj Al-Thaqafi yang buat titik-titik ni. Maknanya bahasa Arab ni kalau di sudut baru tak adalah kita kata bahasa yang tertua, tak. Dia bahasa yang pertengahan lah, pertengahan. Okay. Kemudian yang kedua Arab Ori, Arab Tulen. Ada yang mereka menisbahkan, pendapat yang pertama menisbahkan Arab ni Arab Qahtani. Kalau kita sebut tadi Arab Qahtani daripada keturunan Ya'rab. Ya'rab bin Qahtan, bin Abir, bin Shalih, bin Arfakhsyad, bin Sam bin Nuh. Maknanya keturunan dia tak jauh lah dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa dia makan Arab? Sebab keturunan nama ada seorang tu namanya Ya'rab. Jadi mereka yang mula memiliki semenanjung tanah Arab dan bertutur dalam bahasa yang lain daripada bahasa Arab Badiah, dan itulah yang dikenali sebagai bahasa Arab. Dipanggil dengan Ya'rab. Ya'rab yang mereka lah dipanggil dengan bapa orang Arab ataupun orang kita macam Melayu ni macam orang asli lah. Asli. Pendapat yang kedua ialah mereka Arab Aribah ni ialah Arab yang ketika mana zaman Nabi Ibrahim dan sebelumnya sehinggalah kaum Ad dan Thamud. Mereka orang Arab yang pastinya mereka yang tinggal di semenanjung tanah Arab. Di semenanjung tanah Arab yang datang daripada Ad, Thamud, Saki-baki tu kan, campur-campur. Ini yang mereka ada pandangan yang kedua, mereka katakan bahawa mereka lah mereka orang Arab. Tapi buat kata tadi, mereka semuanya berada di sekitar semenanjung tanah Arab. Kita tengok kat sini balik, dia punya dia punya peta ni, kita faham mereka semua berada kat sini. Sini orang Arab Badiah ni kat sini kan. Dan di sini adalah orang Arab yang disebut sebagai Aribah ni kat sini, kawasan Hijaz. Okay. Kemudian yang ketiga ialah Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah atau Musta'rabah. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai B-Arab. B-Arab. Maknanya dia bukan Arab tetapi B-Arab. Dia jadi orang Arab. Mereka tidak memiliki nasab yang asli bersambung dengan yang Arab tadi. Macam kalau kita sebutkan saya tadi, kan ada keturunan daripada Jawa pun ada, daripada Sumatera pun ada. So nak claim Jawa pun tak Jawa, nak claim orang Rawa pun tak Rawa. Jadi ini jadilah orang Melayu. Macam inilah jadilah orang Arab. Jika mereka lah orang yang Hijaz. Hijaz tadi kita tunjuk di kawasan dulu, Mekah dan Madinah dulu Arab. Kita panggil sekarang Arab Saudi. Dulu dipanggil dengan kawasan Hijaz. Najd dan Anbat. Mereka lah yang dikatakan orang Adnani ataupun Nizari ataupun Ma'di, anak Adnan. Siapa benar Adnani ni kan? Ini yang saya sebutkan tadi, kalau kita tengok dalam peta tadi kan. Ni. Ni Arab Badiah ni kat sini. Ni dah tak ada dah. Yang ni Nizari ataupun Ma'di daripada Adnan. Daripada Adnan. Mereka ni yang dipanggil dengan Arab Musta'rabah. Ini Arab 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 Qahtan, Arab asal.
Arab Aribah ni, Qahtan ni. Arab Aribah. Yang banyak Arab saya sebutkan tadi, Arab Aribah ni tinggal di kawasan Yaman. Bila mereka berpindah randah, mereka inilah yang membentuk kabilah-kabilah ni. Kabilah-kabilah ni. Okey. Kemudian apa tadi? Arab apa tadi? Arab, ada 3 Arab. Ada Arab Musta'rib, Musta'rabah. Dan Arab Musta'rabah ni jugalah daripada keturunan inilah yang diambil keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang mengahwini salah satu daripada kaum Jurhum yang datang daripada Yaman. Nabi Ismail, ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni bukan orang Arab. Nabi Ibrahim datang daripada Iraq. Dia duduk di sana. Suku Bibilon di kawasan-kawasan sanalah. Kemudian Nabi Ibrahim datang daripada sana, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menempatkan anaknya dan isterinya Hajar dan Ismail tinggal di Mekah. Dan Nabi Ismail ini berkahwin dengan salah satu daripada suku Arab yang datang daripada Yaman. Sebab bila Nabi Ibrahim duduk kat situ, Nabi Ismail duduk kat situ, bertepatan awal kat situ, kemudian lepas tu datanglah bangsa daripada Yaman ni tadi, datang Jurhum, datang apa ramai. Dan bila Nabi Ibrahim membesar, bila Nabi Ismail membesar, Nabi Ismail pun berkahwin dengan salah seorang daripada wanita daripada suku Jurhum. Jadi maknanya Nabi Ismail ini, dia asal bukan orang Arab. Dia adalah anak Nabi Ibrahim dengan Hajar. Dan Hajar ni, dia adalah seorang hamba yang telah dihadiahkan oleh Qibti, oleh Raja Mesir. Lalu diberikan ataupun daripada perkahwinan itulah Nabi lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Bukan orang Arab juga, orang Arab juga. Maknanya mereka ni bukan orang Arab tapi berkahwin dengan orang Arab asal dan lalu mereka lah menjadi keturunan Arab. Lalu berkembanglah menjadi keturunan orang Arab, menjadi orang Arab dan berketurunan Arab. Ini yang dipanggil dengan Arab Musta'rabah. Daripada keturunan Nabi Ismail inilah lalu banyaklah lahirnya kabilah-kabilah ini. Kabilah-kabilah ini, dua kabilah yang duduk di Mekah dan luar Mekah, dan salah seorang daripada anaknya yang Muqaddar kekal di Mekah sehinggalah lahir daripadanya keturunan Adnan. Ini cerita kisah Nabi Ismail yang kita tahu bahawa Nabi Ismail ni dia bukanlah orang Arab, tetapi dia adalah orang luar, anak Nabi Ibrahim, berkahwin dengan orang Arab. Tuan-tuan yang dimati Allah, dari sudut keturunan pula kan, ada dua yang dipanggil Qahtan dan juga Adnan. Kita biasa dengar nama Adnan, orang Melayu pun ada panggil Adnan. Qahtan, orang Melayu tak ada dengar nama Qahtan, nama Adnan ada. Jadi yang disebutkan tadi, Qahtan ni daripada orang Arab asal tinggal di Yaman, dan mereka dipanggil Arab Aribah, orang Arab asal, orang Arab tulen. Yang kedua Adnan, mereka ni tinggal yang bercampur-campur tadi kan, daripada keturunan Nabi Ismail ni lahirlah yang dipanggil dengan Arab Musta'rabah. Itu sikit sebanyaklah pengenalan. Bila kita sebut bangsa Quraisy ni, kita kena review lah sikit kan. Okey. Seterusnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sebelum kita pergi lanjut tentang surah ini, mari kita lihat apa yang disebut sebagai Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah. Jahiliyah ni yang dinisbahkan kepada bangsa Arab. Jahiliyah ni maksudnya bodoh, jahil, tak tahu, mangang, bengap. Tapi Arab Jahiliyah ni disebut sebagai Jahiliyah bukan disebabkan oleh bengap, bodoh, bangang.
mereka ni adalah mempunyai pengetahuan. Mereka bukanlah bodoh bengap kan. Tapi mereka mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan, mereka ada kemahiran. Yalah, bila mereka berada di Mekah menguruskan Kaabah, menguruskan kehadiran orang, mereka buat sistem itu, sistem ini. Mereka maknanya adalah pengetahuan itu berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman hidup mereka. Mereka membina ilmu falak, ilmu berburu. Masa tu berburu ni, binatang-binatang ni banyak. Kalau kita lihat sekarang tak adalah macam sekarang padang pasir kering kontang begitu. Dulu adalah kan. Binatang-binatang tu ada di sana. Dan mereka juga mempunyai ilmu-ilmu seperti mana ilmu syair, mereka boleh berbahasa kan. Okay. Jadi ialah sebab lidah mereka orang Arab, lalu mereka pun nak boleh mempunyai nak kepada hiburan, lalu lahirlah tulisan-tulisan bahasa-bahasa yang mereka keluarkan daripada hati dan benak perasaan mereka, maka lahirlah seni-seni dalam tulisan, seni-seni syair ini. Dengan kata lain, tak adalah bodoh, bengang, pangap. Tetapi tuan-tuan upaya yang dimati Allah, mereka ini dinamakan jahiliyah disebabkan oleh mereka berpegang dengan nilai yang bercanggah dengan nilai manusia dan norma dan nilai agama. Mereka buat benda-benda yang bercanggah dengan nilai manusia, nilai kemanusiaan. Maksudnya mereka punya watak ataupun mereka punya perangai ataupun mereka punya sifat-sifat mereka ini tak menggambarkan seorang manusia yang bertamadun. Sebab itu dipanggil dengan jahiliyah. Dan kalau kita lihat bangsa Arab ni tuan-tuan, walaupun mereka disebut mempunyai banyak dia punya perkembangan tadi, tetapi mereka tidak dapat bangun sebagai satu tamadun. Mereka tidak dapat bangun sebagai satu tamadun orang Arab. Kalau Parsi adalah kita sebut Parsi, Rom ada tamadun dia, Cina ada tamadun dia, India dan adalah tamadun-tamadun masing-masing. Mesopotamia lah apa semua kan, ada tamadun-tamadun yang boleh dilihat sebahagiannya sehinggalah pada hari ini. Tetapi kalau bangsa Arab ini, dia tak ada satu tamadun yang boleh dibanggakan melainkan selepas kehadiran Islam. Tamadun Arab is tamadun Islam. Kenapa? Kerana Arab tidak dapat bangun sebagai suatu tamadun yang baik, yang hebat melainkan dengan Islam. Sebab itu antaranya tulah surah ini, falyabudu, dah bagi banyaklah kata Tuhan, kamu boleh berniaga, kamu boleh jadikan Mekah sebagai pusat perdagangan. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah, janganlah buat perangai yang tak elok. Gitulah kan. Dan antara perkara yang boleh saya paparkanlah yang disebut sebagai benda-benda karut yang mereka lakukan ini. Mereka ni yelah memang tak adalah hospital pada masa tu, dan suka kepada bomo, panca mentera, jampi. Tak kata orang Arab, orang Melayu pun sama juga kan. Benda-benda macam ni, suka kepada benda-benda karut. Dan mereka juga yang lagi teruk daripada itu ialah mereka ada arraf, mereka ada tukang tilik yang disebut sebagai arraf yang boleh menentukan kesalahan. Bukan sekadar tukang tilik, mencuri tak mencuri contohlah. So dia kata pada pandangan saya, pada firasat saya, yang mencuri dia ni lah yang mencuri. Arraf ni maksudnya tukang kenal. Tukang kenal, maksudnya dialah yang boleh membagi tahu kesalahan orang, boleh jadi hakim lah kan. Sampai tahap tu, maknanya sebab dia boleh tahu benda-benda gaib. Semua ni memang mereka bergantung kepada jin setan. Jin setan.
Berjudi tak saya kira lah, berjudi kan. Jadi judi sampai tahap bergaduh-gaduh sebab judi. Antaranya contohlah kan, panah unta, siapa yang kena kan, siapa yang kena dia akan untung. Siapa yang panahnya tak kena, dia akan bayar harga unta. Jadi judi. Judi pun orang Melayu pun berjudi juga. Yang sekarang ni judi online kan. Sampai berhutang-hutang disebabkan judi online pun ada kan. Ada orang mengadu pada saya dia berhutang dengan Along sebab judi online. Perangai Arab Jahiliah juga kan. Minum arak ni perkara yang sudah menjadi darah daging mereka. Sebab itu dalam Islam bila nak mengharamkan arak ni susah sampai 3 kali Islam dalam menghalang perbuatan arak. Mereka ambil arak daripada Syam, daripada sana, daripada belah Syria, belah Iraq sana kan. Sana kan ada banyak tempat-tempat yang boleh untuk ditanam. Lalu di sana tempat untuk proses arak, lalu mereka bawa arak tu bawa ke Yaman. Jadi Yaman bawa benda lain pula, bawa baju, bawa apa. Jadi berlakulah pertukaran kat situ. Jadi arak menjadi barang minuman, barang jualan, dan mereka juga bebas melakukan zina. Punyalah zina teruk mereka kan, bukan sekadar zina ni terbiasalah kan. Yang paling teruk sekali kan, nak melahirkan anak yang cerdik, mereka suruh isteri mereka ni macam binatang lah ni, ya tak? Maksudnya nak cari baka yang elok, maka dapatkan baka daripada lembu yang besar. Itulah juga nak dapatkan keturunan yang elok, yang pandai naik kuda, yang pandai hebat, dapatkan gen yang baik, maka mereka suruh isteri mereka berzina dengan mana-mana lelaki yang dianggap sebagai pahlawan, sebagai yang hebat. Sampailah isteri dia mengandung, barulah balik kepada suaminya. So anak tadi diklaim anak dia, tapi benih ni benih daripada orang lain. Kalau mereka berzina, lahir pula anak, so perempuan tadi boleh memilih anak tadi, dia rasa anak siapa. Waktu berzina, siapa yang dia rasa telah menanam benih daripada lelaki tadi, dia rasa ini lelaki inilah yang dia rasa merupakan ayah kepada anak ini. Dia ada sudut rupa kan, dari sudut persetubuhan itu dia rasa inilah suami, inilah ayah kepada anak ni. Lalu dinisbahkan anak tadi kepada lelaki tadi. Mereka mengamalkan riba, membunuh anak perempuan kerana tak membantu mereka berperang. Dan ada di kalangan mereka juga, bukan semua, mereka juga telanjang kerana tak nak dosa, pakaian itu dosa, macam-macam lah kan. Dan mereka menjadikan berhala kan. Dan antara benda yang lain yang saya tak tulis kat sini ialah di kalangan Arab ni mereka boleh bergaduh dalam perkara-perkara yang kecil-kecil. Dia boleh bergaduh buat perkara yang kecil dan angkat geng. Kalau kumpulan mereka salah kan, tetapi oleh kerana itu kumpulan mereka akan berperang kerana bangsa, kerana keturunan, kerana geng, kerana asabiah qabilah, bukan sebab kebenaran. Ini yang paling besar sekali lah. Ini yang paling besar sekali. Jadi sebab apa? Sebab mereka tak boleh nak bangun, sebab kebenaran ini berteraskan kepada geng, kepada asabiah kaum. Kalaulah kumpulan mereka itu salah, tapi oleh kerana anak dia, anak kawan dia, anak kabilah dia, anak jiran dia, maka dia mempertahankan. Sebab itu kita lihat Abi Talib, dia mempertahankan Rasulullah walaupun tak digemari oleh orang Arab, dia marah, tapi Abu Talib tetap mempertahankan Rasulullah bukan sebab agama, tapi disebabkan oleh anak saudara yang dia sayangi. Sebab itulah perkara inilah yang menyebabkan Arab tak boleh nak bangun sebagai suatu tamadun kerana udahlah perangai buruk, mencuri, berzina, minum arak, judi dan sebagainya.
tetapi dari sudut pegangan kepada kebenaran itu yang menyebabkan mereka tak dapat nak bangun sebagai sebuah tamadun yang boleh dilihat pada hari ini. Jadi bila Rasulullah datang, Rasulullah cuba untuk Rasulullah bukan cuba, Rasulullah telah pun berjaya mengubah masyarakat Arab yang teruk ini, jahiliyah yang totok ini, kepada satu bangsa yang baik, yang hebat, yang boleh bawa agama, yang bertamadun, sehinggalah membina tamadun yang hebat. Ini peran Islam lah. Islam. Persoalannya, wujudkah Melayu jahiliyah tadi, Arab jahiliyah? Kan? Masih ada yang percaya dengan bomo, masih ada yang ramai yang berjudi, saya sebutkan tadi judi online ni kan, banyak judi online. Perpelesiran dah menjadi satu norma, norma diterima baik, normalisasi dah perkara ini. Gejala buang bayi, kan, mengandung sebelum nikah, ini semua perkara-perkara yang kita kaitkan dengan Melayu jahiliyah, perangai Melayu jahiliyah. Perceraian, kemudian yang tak percaya kepada Islam, kepada hukum Islam, walaupun dia orang Islam tak yakin kepada agama, ini semua perkara-perkara yang boleh kita kaitkan sebenarnya yang disebutkan oleh Syekh Qutb jahiliyah kurun ke-21. Kalau Syekh Qutb kata jahiliyah kurun ke-20, sekarang dah sambung kurun ke-21, maknanya perangai jahiliyah masih wujud dan ramai dalam kalangan orang Islam, dan juga orang bukan Islam pun buat perangai yang sama. Orang bukan Islam tu tak apalah nak macam mana kan, di kalangan orang Islam sendiri yang perangai macam Arab jahiliyah. So jahiliyah ni bukan bodoh, bengong, tetapi ialah mereka yang tidak berpegang dengan nilai kebenaran, yang tidak berakhlak mulia, yang berpegang dengan budaya hidup yang songsang, budaya hidup yang songsang, daripada gaya hidup yang manusia yang normal, yang kalau berpegang dengan cara inilah, tak dapatlah kita menjadi satu bangsa Melayu yang disegani, yang bertamadun. Okey, ada lagi tak? Habis dah. Itu saja pada hari ini kita bincangkan tentang pengenalan kepada surah Quraisy. Nanti kita bincang kandungan-kandungan yang lain. Pada hari ini saya memperkenalkan bangsa Quraisy dan sifat jahiliyah yang ada pada mereka, dan bagaimanakah perkara-perkara berkenaan yang seharusnya kita minta simpang, minta jauh daripada kita dan keturunan kita menjadi berperangai dengan perangai yang tak ikut agama. Dengan kata lain, kalau tak ikut agama ni kira jahiliyah lah. Jahiliyah lah. Tapi jahiliyah ni kalau di bahasa Arab, gaya hidup yang teruk, yang songsang, yang jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan, inilah perangai jahiliyah. Okey, saya kira itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Dan kalau ada apa-apa yang nak dibincangkan, boleh kita bincangkan. Dipersilakan kalau ada apa-apa. Okey, baik. Dekat ruangan chat ni Ustaz, ada yang bertanya, nama Sharifah tu kan, tu keturunan Arab juga ke? Atau Habib ke, Syekh ke? Boleh Ustaz jelaskan? Okey, keturunan Sharifah. Keturunan Sharifah ni ialah keturunan yang dikaitkan dengan Rasulullah, Sayyid dan Sharifah. Jadi kalau dalam konteks di Malaysia ini, siapa-siapa yang berketurunan Rasulullah, maksudnya yang mereka menjaga keturunan ini. Dia taklah kahwin dengan orang Jawa, dia tak kahwinlah dengan orang dengan orang mana, dengan orang Cina. Tapi kalau orang Jawa sekalipun, maknanya dia mungkin berbahasa Jawa, tetapi keturunan mereka ni terjaga, nasab mereka sehinggalah sampai kepada Rasulullah. Jadi mereka itulah yang disebut sebagai Sayyid ataupun Sharifah, ataupun kalau perempuan Sharifah. Boleh je kalau orang Melayu yang tak ada
keturunan ini nak bernama Sharifah pun tak ada masalah. Opah saya Nyang selalu dipanggil dengan ada Alang Sharifah. Alang Sharifah. Jadi tak ada orang bukan keturunan Arab ataupun keturunan daripada Said pun, keturunan Rasulullah pun. Jadi itulah dia punya ceritanya. Okay. Ya, mungkin ada lagi soalan-soalan yang lain untuk dikemukakan kepada Ustaz, dipersilakan. Rasanya semua dah jelas, Ustaz. Okay. Tidak ada soalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas kesediaan berkongsi ilmu ini mengenai tadabbur surah Quraisy ini, surah yang ke-16 ini. Ya, cukup terperinci sekali mengenai pengenalan tentang suku kaum Arab Quraisy ini. Itu permulaan surah ini yang menyebut tentang orang Arab Quraisy yang merupakan kaum pedagang yang sering berdagang dan bermusafir keluar dari Makkah. Dan semoga apa yang kita perolehi pada pagi ini dapat kita mengambil ibrah daripadanya, dan insyaAllah ada sambungan seterusnya lagi surah Tadabbur Quraisy ini. Dan Ustaz kita akhiri dulu, tutup dulu, tangguhkan dulu lah Ustaz dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan para jemaah sekalian, jumpa lagi insyaAllah pada pukul 8 malam ini. Ya. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Sama. Sama-sama. Terima kasih Jumpa Nun. lagi. Sama-sama Kak Yah. Jumpa Selamat, lagi Kak Yah. selamat makan pagi. Assalamualaikum Mau nak sarapan. Terima kasih Puan Ainul dan Sama-sama. sahabat-sahabat. Sama-sama.